Kita nak suruh orang gomo buat gapo-gapo, sungguh buat gapo-gapo, galakkan tu, dia kena nasab, itu kaedahnya. Satu lagi, kalau kita kata rafu' boleh juga, mana dia jadi fa'il, yani marfu'un 'ala al-fa'iliyah, orang kata. Bukan marfu'un 'ala annahu khabar ataupun 'ala annahu mubtada', bukan, tapi marfu' tu 'ala annahu fa'il, begitu. Ataupun orang panggil marfu' 'ala al-fa'iliyah, ya rafu' sebagai fa'il. Yani alaika, lagu mana takdirnya? Baqiya alaika lailun tawilun. Baqiya alaika lailun tawil. Sini dia tak ada sebut. Tapi dalam kitab-kitab lain adalah sebut. Benda lagu ni ada belaka, cuma sini tak ada. Mana masih lagi tinggal malam yang panjang untukmu. Jadi lailun tawil jadi fa'il kepada baqiya. Gitulah. Itu dari segi i'rab dia, dari segi i'rab dia. Farqud, mu tidurlah, kata dia. Kalau seseorang tu bangun, dia pun zikir, dia pun sebut. Misalnya zikir tu banyaklah. Nabi SAW ajar bukan so, bila bangun daripada tidur, bila nak tidur, dia ajar belakang. Misalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, misalnya. Antara lain lah, banyak lagi hak lain-lain. Bacalah mana-mana pun tak apa. Hak mana-mana pun tak apa. Terutamanya hak ma'thur daripada Nabi SAW. Hak tu lah hak paling molek. Sebab apa? Hak Nabi SAW ajar ni tak boleh lawan hak tu. Alhamdulillahilladzi ahyana, kalau kita perhati kepada makna dia pun memang mengingatkan kita akan perjalanan hidup kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Kan, tidur tu macam mati, tak khabar, tak gapo. Kita sedar Tuhan yang menghidupkan kita. Selepas dia mematikan kita, tidur tu macam mati, bangun. Lepas pada kita mati kan, kita akan hidup pula pada mahsyar. Kita akan hidup pula. Dia isyarat tu. Semua dia, kalau dalam hadis-hadis ni, dia balik kepada beberapa usul. Dia ada usul dia. Hadis ni, zikir ni sebenarnya dia nak mengingatkan kita kepada akhirat. Itu usul dia. Bila ada banyak ni, wabil akhiratihum yuqinun, jadi yakin dengan akhirat. Tu hak sebenarnya nak menyabitkan akidah akhirat. Bawah usul tu, masuk bawah usul tu. Ingat kepada akhirat. Jadi bila sebut gitu, kita akan ingat. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita ni akan dibangkitkan, akan dinasyarkan, akan dibangkitkan esok. Lagu tu kita ingat. Tak apalah tu. Bila kita bangun, kita berzikir dengan hati, kau kata dia, ataupun dengan lidah, inhallat, terbuka dah, terbuka. Uqdatun, satu ikatan, satu simpulan, terbuka. Simpulan ke apa hak terbuka? Di sini dia sebut uqdatul ghaflah. Tu simpulan kelekaan ataupun kealfaan, hak tu terbuka. Terbuka so. Kalau dia ambil air semaya, terbuka so lagi. Uqdah gapo hak terbuka ni? Simpulan ataupun ikatan gapo dia ni? Ikatan najasah. Tadi maknanya dia tu dalam keadaan kotor. Kotor dari segi hukmi lah, bukan dari segi kotor zahir ni dah. Kotor dari segi pada hukumnya, orang panggil dia sudah berhadas bila tidur. Bila lepas pada tu, bila dia ni jadi suci, jadi uqdah kotor tadi tu terbuka. So pula fa in salla in hallat uqdatun, kalau dia semaya terbuka so lagi ikatan ataupun simpulan. Simpulan ke apa dia? Yani uqdatul kasalah wal batalah. Simpulan ataupun ikatan malah, lesu, lemah. Terbuka. Jadi tiga simpulan. Sesuai. Jadi, kalau kita tengok tu sesuai. Tiga. Maknanya kalau seseorang tu dia bangun, dia buat sekarang, lah terbuka. Macam mana? Sebab itulah ulama kata ni semaya subuh ni, kalau gini mo ni. Sebab apa? Takkanlah seseorang tu tak semaya subuh. Takkanlah seseorang tu tak semaya subuh. Maknanya orang ni terikat ni, makna terikat lagu ni tiga-tiga ni kalau dia tak semaya subuh.
Kalau dia nak sembahyang subuh, mesti dia ambil air sembahyang. Mesti dia ambil air sembahyang. Ataupun dia tak tidur, tak patah air sembahyang, dia tak tidur. Munasabah lah. Jadi dia sembahyang, maksudnya sembahyang. Jadi terbuka semua ni dia sembahyang kau dia. Penting sekali sembahyang subuh. Situ kalau dia ni bangun, dia mesti akan buat benda ni. Cuma kalau dia tak baca, dia ambil air sembahyang saja, dia tetap ada kedah ghaflah. Hak syaitan masuk tu nak suruh kita lekor, bukan lekor pada masa tidur tu saja. Tengah hari ni pula bila kita sedar ni, adalah buah lekor, buah alfa, buah tak khabar, tidak teliti molek. Tidak teliti molek. Mana dengan kita buat gini ni, doa selalu dah untuk kita. Kita makanlah, kita kata vitamin ko, apa makanan yang baik untuk kesihatan kita. Kalau hak tubuh kita. Hak ni untuk kesihatan rohani kita. Hak tak molek tu kita buat. Supaya kita katalah, kalau hak tubuh kita, kita nak buat toksik, kita kata dengan cara kita makan benda ni. Dan kita tak makan benda-benda hak bahaya untuk kita, kita perlu buat. Perlu buat. Sama ada melalui saluran yang biasa ataupun saluran tidak biasa. Saluran hak biasa tu kita kata melalui kita kencing, kita berak, keluar kot tu. Peluh kita keluar kot. Tubuh kita pun gitu. Hak ni pun lagu tu juga. Kalau dia duduk dalam, tidak terbuai hak tu, maknanya ghaflah tu tetap ada, lekor, lala. Sebab itulah semasa sedar dia lala, dia tak khabar, tak beringat, tak ada buat benda-benda yang berguna. Duduk lekor, duduk main, duduk bersukaria, tak ada buat benda yang berguna untuk dunia dan akhirat. Pasal apa? Lekor. Dengan sebab itu kita tak boleh kena itu semua doa Nabi SAW, zikir dia tu. Hak sekadar suci itu suci, tak dibuat najasah, suci untuk sembahyang. Ghaflah tidak. Dengan sebab itu kita kena belajar pihak tiga-tiga tu terbuka. Setiap kali pada waktu malam dia akan gitulah. Baiklah, kalau seseorang tu sembahyang malam, mana sudah terbuka dah lah. Sudah terbuka dah. Dan sembahyang malam ni hak moleknya kira-kira hujung malam. Bila hujung malam tu tak perlu air sembahyang, dah moga dia ada air sembahyang lagi. Sedang molek sekali dengan subuh lalu. Kalau kita kata orang tu sembahyang di hujung malam, sebab hak paling moleknya iaitu di hujung malam. Seperti mana Nabi SAW buat pada tu dia rehat. Dia rehat. Itu sembahyang subuh. Mana kalau orang kata hak ni terbuka gapo ni ketika nak bangun sembahyang malam pun yalah juga. Sebab pada masa tu hak moleknya. Tetapi kalaulah seseorang tu kita kata dia bangun sembahyang malam tidak hujung malam lah, tidak akhir malam, lepas tu dia tidur pula. Mana kira-kira setiap kali tidur lagu tu lah syaitan buat untuk sembahyang subuh pula. Mana kalau kita pakai hadis ni untuk sembahyang malam, nak royaknya syaitan ni tidak nanti sembahyang hak fardu, sembahyang hak sunat pun kalau kita biasa dia kira juga tak sibui. Biar kita ni terlepas, tak sibui kita buat. Apatah lagi kalau hak fardu. Kalau hak sunat pun dah setara ni, hak fardu lagi lah. Maknanya kita ni kena sama ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama. Itu sekarang. Kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama. Nak tidur pun kena ingat, nak bangun pun kena ingat, makan pun kena ingat, lepas makan pun kena ingat, berjalan masuk masjid pun kena ingat, keluar masjid pun kena ingat, pada Allah SWT. Nabi sudah ajar doa-doa. Tengok cermin pun kena ingat, pakai baju baru pun kena ingat, masuk dalam jamban pun kena ingat pada Allah SWT. Tubik jamban pun kena ingat, masuk dalam pasar pun kena ingat. Ada zikir-zikir yang sesuai dengan tempat-tempat tu. Itu maksud ingat kepada Allah, barulah tak ada ruang dia. Tak ada ruang. Tak ada ruang lah syaitan tu nak masuk. Tak ada. Hak tu hak no. Seperkara di sini. Perkara yang kedua, adakan hadis yang menyebutkan, iaitu kalau orang ni baca ayat kursi, syaitan tak boleh rapat pergi dengan dia, tak boleh mendekati dia. Tu lagu mana? Ada yang mengatakan hak ni kepada orang yang tidak baca ayat kursi, syaitan boleh pergi dekat dia, sipu. Hak ni orang yang tidak baca ayat kursi, orang yang baca ayat kursi dia tak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi kita kata tidak gitu. Pendapat anda yang tidak gitu. Sebab apa? Dia banyak, luas sangat. Muka hidup kita ni banyak sangat.